A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi istana bi sunnatihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Apakah kamu tidak melihat ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menundukkan kepala mereka di hadapan Allah di akhirat kelak, seraya berkata, Rabbana absarna, ya Allah, hari ini baru kami dengar, ya Allah, hari ini baru kami lihat, baru kami tengok, ya Allah, hari ini baru kami dengar. Farji'na na'mal salihan, kembalilah balik kami ke dunia ya Allah untuk kami beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya hari ini baru kami yakin, hari ini baru kami mau beriman. Semati Fadil Musi Majid Ustaz Nur, semati seluruh para asatizah, para ibu, bapa-bapa, dan juga kepada pelajar-pelajar putra-putri yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, terlebih dulu bersama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam berbahagia ini. Allah Ta'ala masih lagi menyangka umur kita, masih lagi beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan bawa beberapa wasiat kepada penghafal Al-Quran, dan juga kepada ibu dan bapa penghafal Al-Quran. Tengoklah berapa wasiat yang sempat untuk kita bincang pada malam ini. Dalam kitab Wasaya lil hafizatil kitabillah, wasiat untuk para penghafal Al-Quran, ada dikarang satu kitab tentang wasiat bagi penghafal kitab Allah, yakni Al-Quran. Alhamdulillah, perkembangan yang baik dalam negara kita ini bahawa mahat tahfiz Al-Quran tumbuh seperti cendawan dalam negara kita. Itu sebab umur-umur yang sebaya dengan saya, umur-umur 50-an, 60-an, ayah-ayah dan ibu bapa kita tu, datuk nenek kita, zaman umur mereka jarang yang kita lihat ada yang orang yang jadi hafiz yang menghafal Quran. Jarang sekali. Sebab apa? Sebab di zaman itu tempat-tempat untuk menghafal Al-Qurannya tak ada, penggalakannya untuk menghafal Quran tidak ada. Tetapi zaman ini boleh dikatakan semua imam-imam di masjid, semua boleh dikatakan orang yang hafiz Al-Quran. Kerana terlalu ramai sekarang ini. Satu tahun berapa orang yang kita lahirkan orang yang sudah menghafal Al-Quran dalam negara kita, kerana
banyaknya mahat dan juga sekolah-sekolah yang menggalakkan anak-anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Inilah kesedaran yang begitu tinggi kepada masyarakat dan ibu dan bapa, bagaimana kesedaran mereka begitu tinggi untuk menjadikan anak-anak mereka seorang yang menghafal Al-Quran. Walaupun mereka tidak hafal Quran, tetapi mereka nak supaya anak mereka menghafal Al-Quran. Dan walaupun mereka tidak hafal Quran, mereka menyokong di mana ada sekolah-sekolah atau mahat-mahat yang ingin melahirkan orang yang menghafal Al-Quran. Zaman dulu tak ada. Saya sendiri dulu sekolah tahun 80-an, sekolah menengah. Ya, saya di Perak dulu memang saya banggalah seorang tokoh hafal Quran yang balik di Mesir, Syekh Muhammad Nur Mansur Al-Hafiz. Siapa tak kenal? Saya cukup menjadi idola saya dulu. Ada beberapa orang masa itu yang hafal Quran di seluruh negeri Perak. Dia dengan mukanya jernih, dengan perwatakan dia, dengan ceramah dia yang bagi saya menjadi idola saya. Saya cukup berminat, sehingga saya pun berhasrat mati itu nak menjadi hafal Quran macam dia juga, tapi tak kesampaian. Ya, umur saya dah masa itu dah puluhan tahun. Nak pergi pula, yalah kita dah masa itu nak cari sekolah pun payah. Cuma kita pergi belajar kitab je lah. Adalah beberapa surah yang kita hafal masa mengaji adalah. Tapi kerana keadaan situasi pada ketika itu tidak menggalakkan untuk kita menghafal Quran. Itulah berapa orangnya bila dikira. Itu sudah menjadi idola saya. Sekarang ni sudah uzur dia. Ya, Syekh Muhammad Mansur, dia cakap pun tak boleh, dia kena stroke. Ya, cakap tak boleh. Tapi itu menjadi idola. Kerana pada dia balik itu, masa itu ada seorang dua saja penghafal Al-Quran di Perak, menjadi imam besar Masjid Negeri di Perak. Ya, dengan wajahnya yang berseri, ya, dengan pakaian dia, dan juga dengan pengajaran ceramah-ceramah yang dibagi cukup menarik minat. Itu kelebihan yang Allah bagi pada dia. Tapi sekarang Alhamdulillah, saya dulu mengaji di Pakistan, saya lihat terlalu ramai orang Pakistan ni umur 10 tahun dah hafiz Quran dah. Kalau kita pergi di mana masjid besar, kecil, surau-surau, semua orang yang hafal Quran, yang hafiz, yang menjadi imam-imam, kerana terlalu ramai. Itu budaya mereka. Kecil mesti anak dia mengajar hafal Quran. Dan maulana-maulana yang ada di sana, ulama besar, mesti orang tu kalau dia sedang nak mengaji agama, mesti dia hafal Quran dulu baru mengaji kitab. Bayangkanlah bahawa Al-Quran itu sumber Islam yang pertama duduk dalam dada dia. Kemudian dia belajar hadis pula. Quran dengan hadis duduk dalam dada dia. Betapa hebatnya dia nak jadi maulana. Itu sebab walaupun dia dah umur 20, 30 baru sedar, dia menghafal dulu baru dia belajar kitab. Kerana sumber asas dalam Islam itu, sumber hukum dalam Islam itu duduk di dada dia, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Alhamdulillah. Walaupun saya bersyukurlah, walau saya pun tak jadi hafiz Quran, alhamdulillah anak sulung saya sudah menghafal Al-Quran. Dia tingkatan 1, saya hantar dia di Mat Tahfiz Pulau Condong di Macang, Kelantan. Alhamdulillah BSPM, dia pun sudah hafaz Quran dan sekarang dia belajar di universiti di Madinah. Alhamdulillah. Sebab hasrat saya, kalau saya tak hafal Quran, kalau boleh saya nak anak saya menghafal Quran. Sekarang anak saya yang bongsu sekali ada di Tibun ni, anak bongsu saya perempuan, Nusa Sabila, dia ada sekarang ni. Dan saya harap anak yang sulung hafal Quran, biar anak yang bongsu saya pun hafal Quran jugalah. Kakak dia nombor 2 sekarang di Universiti Malaya, yang nombor 3 tengah tunggu SPM, yang 4 kata 5, Nusa Sabila nombor 5. Saya harap biarlah abang dia hafiz, saya minta yang bongsu ni menghafal Al-Quran lah. Jadi yang sulung, yang bongsu sudah menjadi orang yang menghafal Quran. Maknanya saya berbanggalah, walaupun saya tak hafal Quran, saya berjaya melahirkan anak-anak saya yang menghafal Quran. Ya, kalau kita tengok kelebihan orang-orang yang hafal Quran dan juga ibu bapa yang anaknya hafal Quran, terlalu banyak yang diceritakan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukurlah adik-adik,
Istiqamahlah adik-adik belajar sini, hafallah sampai habis. Kerana bayangkan berapa juta yang sebaya dengan umur adik-adik ni, adik-adik yang terpilih untuk menghafal Quran, menghafal kitab Allah, ayat-ayat Allah, kalamullah. Adik terpilih. Yang sebaya dengan adik sekarang ada yang mana? Sekarang ni ada yang mungkin tengok TV, ada yang mungkin tengah main tak tentu hala, tapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi penghafal kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta adik-adik istiqamah, sabar banyak untuk kita sampai berjaya menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka aku ucapkan selamat kepadamu wahai penghafal Al-Quran. Ini wasiat pertama. Dia kata, maka aku ucapkan selamat kepadamu wahai penghafal Al-Quran, kerana Allah telah mempergunakanmu untuk menghafal kitabnya di muka bumi ini. Kerana Allah telah mempergunakanmu, memilih kamu, dia kata, untuk menghafal kitabnya Al-Quran di muka bumi ini. Seramai orang yang sebaya dengan umur kita, Allah pilih kita, mempergunakan kita untuk menghafal ayat-ayatnya. Bukan senang, ya? Bukan senang ni orang nak dipilih, dipergunakan oleh Allah untuk menghafal ayat-ayatnya. Tetapi Allah telah memilih dan mempergunakan adik-adik semua untuk menjadi orang yang menghafal kitab. Engkau adalah salah seorang yang Allah telah merealisasikan janji-janjinya dengan mereka, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pasti, kata Allah, akan memelihara Al-Quran. Hari ini buatlah tuan-tuan nak gunting ke Quran itu, nak apa dia tuan-tuan, nak musnahkan Quran itu, nak menyelewengkan hukumnya. Inna lahafizun, sesungguhnya kami akan memelihara Al-Quran. Itu janji Allah, aku yang turun Al-Quran, aku yang pasti akan memelihara Al-Quran. Dengan wujudnya Muhammad Taufik ni, dengan wujudnya ramai penghafal Al-Quran, bayangkanlah kalau tidak ada orang yang menghafal Al-Quran, apa akan jadi kepada sumber utama dalam agama kita? Apa akan jadi? Pernah satu ketika orang-orang Yahudi musuh Islam cuba menghapuskan salah satu perkataan dalam Al-Quran. Sudah berlaku, sudah dicetak Quran itu ratusan ribu juta. Tetapi kerana ada orang yang hafal Al-Quran, mengetahui mendapati ada satu ayat dalam Quran sudah dihapuskan yang telah menyeleweng maknanya, maka dihimpunkan semua Quran yang telah dihapuskan satu perkataan itu, dimusnahkan kerana dia telah menyelewengkan makna. Ini kerana Allah kata inna lahafizun, so kami akan memelihara Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran ni, dia tahu bahawa ada ayat ni dikurangi. Ayat apa? Dalam Quran ada ayat mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup mereka, siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai cara hidup mereka, falan yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang rugi dalam neraka. Siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai cara hidup mereka? Kita mengambil sistem ekonomi lain pada Islam, mengambil sistem pendidikan lain pada Islam, mengambil undang-undang lain pada Islam, mengambil sistem politik lain pada Islam, ambil lain pada Islam. Apa yang kita buat dalam dunia ini, ambil lain pada Islam, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dah nak terima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kamu termasuk orang rugi, akan dihumban dalam neraka Jahannam. Jadi ayat ini
Barang siapa yang mengambil wa may yabtaghi ghaira, maka mereka hapuskan ghaira, dihilangkan ghaira ini, dicetak tidak ada ghaira. Jadi ayat ini asalnya wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mengambil selain daripada Islam. Jadi bila dibuang ghaira ini, jadilah makna ayat barang siapa yang mengambil Islam. Barang siapa yang mengambil Islam sebagai cara hidup, sekali-kali Allah tidak terima, di akhirat mereka termasuk rugi. Siapa yang mengambil Islam, dibuang ghairah ini, sudah dicetak jutaan naskah Al-Quran yang sudah dibuang perkataan ghairah ini. Jadi alhamdulillah Allah nyatakan Quran, inna lahafizun, sesungguhnya aku akan memelihara Al-Quran ini. Jangan buat. Kau mana pun kamu nak gunting ke, kamu nak buang ke, kamu tak nak pakai ke, kamu tidak akan mampu. Kerana Allah menjanjikan inna lahafizun, sesungguhnya kami yang akan memelihara Al-Quran. Alhamdulillah, ramainya penghafal Al-Quran pada ketika itu, ada yang hafal Al-Quran mengetahui, dapat mengatakan bahawa dibuang ghairah ini. Jadi dihimpun Quran ini, dibakar. Cuba kau tak ada orang hafal Quran, ada kita sedar, kita main baca je. Wa may yabtaghil Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil Islam, siapa yang mengambil Islam sebagai cara hidup, dia ambil Islam sebagai cara hidup, dia tidak akan diterima Allah dan akhirat termasuk rugi. Sedangkan ayat sebetulnya wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mengambil selain pada Islam, ambil selain pada Islam sebagai cara hidup kamu, tidak akan diterima dan Allah di akhirat kamu termasuk orang rugi. Tengok betapa liciknya mereka. Dibuangnya perkataan ghairah. Alhamdulillah, dengan adanya penghafal Al-Quran dapat mengetahui benda ini dan dihimpun balik Quran, dibakar. Pernah berlaku. Dan kena ingat bahawa musuh-musuh Islam, dia tak pernah duduk diam. Mereka tak pernah duduk diam. Mereka sentiasa merancang secara memikir, sentiasa berbincang bagaimana nak menyelewengkan umat Islam daripada Al-Quran. Mereka nak supaya kita jangan berpegang kepada Al-Quran. Pernah tahun 20-an dulu di Rom, Itali, 20-an, bagaimana padi-padi seluruh dunia berhimpun di gereja di Rom, Itali. Apa kata Pop, ketua padri? Selagi dia kata orang Islam berpegang kepada buku ini, dipegang Al-Quran, selagi umat Islam berpegang kepada buku ini, selagi itulah kita tidak akan dapat mengalahkan orang Islam. Selagi orang Islam berpegang kepada buku ini, the Holy Quran ini, selagi itulah kita tidak akan dapat mengalah mereka. Oleh itu kita kena mencari satu formula, kita kena cari satu jalan, taktik bagaimana untuk kita membuatkan Islam tidak berpegang kepada Al-Quran. Itu tahun 20-an. Tahun 20-an mereka mencari jalan, mencari taktik, mencari formula bagaimana supaya orang Islam tidak berpegang kepada Quran. Punya berjayanya mereka sekarang ini, bukan sahaja umat Islam tidak berpegang tidak mengikut apa yang terkandung dalam Quran. Punya berjayanya mereka hari ini, sehingga orang Islam hari ini membaca Al-Quran pun tak reti. Punya berjayanya mereka. Usahakan kita nak berpegang kepada Quran, mengikut apa yang terkandung dalam Quran, membaca Al-Quran pun ramai orang Islam yang tak reti hari ini. Betul tak betul? Berapa ramai? Kajian dibuat pelajar-pelajar sekolah menengah, berapa persen tak reti baca Quran? 90% tak boleh membaca Al-Quran. Tengok punya berjaya. Tahun 20-an mereka merancang supaya orang Islam tidak mengikut Al-Quran. Usahakan nak mengikut Al-Quran, membaca Al-Quran pun tak pandai. Punya berjayanya mereka. Macam-macam lah cara mereka nak melalaikan kita.
Tu sebab dibawanya kita dengan hiburan. Hiburan lah dibawa kepada negara umat Islam, yang menyebabkan umat Islam leka, lalai. Hiburan. Hiburan boleh, tetapi hiburan yang menepati syarak, hiburan yang tidak melampau, yang tidak melalaikan kita, yang tidak melekakan kita, boleh. Kita ada cara untuk berhibur. Sebagai manusia, dia naluri dia nak berhibur. Bayangkanlah adik-adik menghafal Quran, menghafal pada pagi sampai malam, tak boring ke? Tak letih ke? Letih. Jadi dia perlu kepada hiburan. Cikgu-cikgu yang mengajar anak murid menghafal, dia tak boring ke? Dia tak letih ke? Letih. Tetapi jiwa dia perlu kepada hiburan. Tapi apa hiburannya? Inilah hiburan yang dibenarkan dalam Islam, supaya terubat sikit keletihan mereka, kepenatan mereka terhadap kerja-kerja yang mereka buat. Jadi ada hiburan yang dibenarkan di dalam Islam. Boleh. Jadi ini peranan mereka yang tidak henti-henti hari ini untuk supaya umat Islam tidak berpegang kepada Quran. Dan saya kata bahawa punya berjayanya mereka bukan sekadar kita tidak mengikut apa yang terkandung Quran. Hari ini umat Islam nak membaca Al-Quran pun tak pandai. Tak pandai nak baca Quran. Macam mana nak ikut Quran? Membaca pun tak pandai. Yang kedua, wahai penghafal Al-Quran, janganlah engkau merasa remeh terhadap apa yang telah engkau perbuat, kerana sesungguhnya di antara dua sayapmu adalah ilmu. Susah nak menghafal Quran ini, bukan senang. Dan ramai-ramai pun berapa orang saja yang boleh tamat. Jangan anggap remeh. Dulu memanglah mak bapak dulu nak ajar sekolah agama, dulu pun dia kata dia bukan nak. Dulu, sekarang ni alhamdulillah lah kesedaran masyarakat hari ini. Dulu dia kata buat apa hantar anak sekolah hatap, nanti terterap, dia kata hantu dia. Tak ada masa depan. Sekarang ni siapa yang tak ada masa depan? Berapa ramai hari ni yang balik kelulusan doktor, perubatan, tak dapat kerja. Itu doktor, belum urusan IT, urusan pengurusan, urusan itu lagi hari ini. Siapa yang tak ada masa depan? Orang yang belajar agama hari ini, orang yang hafiz Quran, tak payah minta-minta. Orang cari sekarang ni. Orang yang hafal Quran dicari untuk jadi imam, dicari untuk jadi kerja di jabatan-jabatan, dicari untuk mengajar di sekolah-sekolah. Orang cari iklan sana, iklan sini. Orang yang menghafal Quran, orang yang mengaji agama. Yang tak ada masa depan sekarang ni orang yang tidak mengaji agama. Dulu pahaman orang dulu. Mak bapak kita dulu, dia nak supaya jangan hantar anak sekolah hatap, sekolah agama, tak ada masa depan. Ajar di akademik. Sekarang ni siapa yang tak ada masa depan? Jangan fikir benda itulah. Jadi wahai penghafal Quran, janganlah engkau merasa remeh terhadap apa yang telah engkau perbuat, kerana sesungguhnya antara dua sayapmu, di antara dua sayapmu adalah ilmu Allah Azza wa Jalla. Adik-adik, Al-Quran ni benda yang suci. Benda suci nak masuk dalam, kita nak hafal, biar berada dalam dada kita. Jadi itu sebab nak benda yang suci nak masuk dalam ni kena suci. Tapi kalau dalam ni kotor, macam mana benda suci nak masuk ke dalam? Kita kena suci, kena ikhlas diri kita, kena kikis sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, dalam jiwa kita. Sucikan. Bila hati kita suci, benda suci nak masuk dalam, dia akan mudah. Tapi kalau benda suci nak masuk dalam, hati kita penuh dengan karat, penuh dengan kotor, macam mana benda suci nak masuk dalam? Itu sebab di antara kepayahan kita, kesusahan kita ngapal, kita cek adalah kotor ke tidak, suci ke tidak jiwa dan hati kita. Kita sucikan. Itu sebab bila kita belajar tentang taharah, taharah menyucikan diri, berwuduk sebelum kita ambil semayang. Ingat, kita mensucikan bukan zahir saja, dalam pun kena bersuci juga.
Kena faham dalam mengenai suci juga. Barulah kita boleh. Dan kita tak boleh pakailah pepatah Melayu ni. Pepatah Melayu ni ada boleh pakai, ada tak boleh pakai. Hari ni kita kata apa? Nak mendidik anak bila daripada rebung udah jadi buluh, betung tak jadilah. Tak betul. Kita kata kami ni dah benak hati dah tua dah, nak mengapai payah, banyak dosa. Budak-budak tak apalah, tak banyak dosa. Dah. Saidina Umar masuk Islam umur berapa? Daripada kecil ke masuk Islam? Sayyidina Abu Bakar masuk Islam umur berapa? Bukan daripada rebung, udah boleh betul lawan Islam, bunuh orang, tapi boleh. Jadi salah seorang pada penghuni syurga. Ini pepatah Melayu, mendidik anak pada rebung dah jadi buluh tak boleh. Siapa kata? Tu kita biar aja anak dia dah jadi buluh betong, biar aja. Tak betul, itu pepatah Melayu. Islam tak ada. Jangan ingat itu anak dah. Bila-bila masa, umur berapa pun, kalau dia diberi kesedaran oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dia boleh berubah. Jangan kita buat apa ni, anggap gitu je tu. Ada pepatah Melayu, ada boleh pakai, ada tak boleh pakai. Jadi kita ingat bahawa wahai penghafal Quran, janganlah engkau merasa remeh terhadap apa yang telah engkau perbuat, kerana sesungguhnya di antara dua sayapmu adalah ilmu. Dua sayapmu adalah ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, maksudnya sebenarnya Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Surah Al-Ankabut ayat 49. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Orang beli ilmu, dimasukkan Al-Quran di dalam. Itu sebab kena bersihkan, sucikan kita punya tazkiyatun nafsi, kata, penyucian jiwa kita. Ini dia. Di dalam dadamu ada kitab yang tidak bisa dicuci oleh air. Dalam dada kita ni ada kitab yang tidak boleh dicuci oleh air. Sifat umat seperti ini telah disebutkan dalam kitab-kitab suci, iaitu generasi mereka ada di dalam dada mereka. Jadi maknanya kekotoran yang ada dalam jiwa kita ini tidak boleh dicuci dengan air. Tidak boleh cuci dengan air. Di antara penyucian jiwa kita ini ialah dengan banyak membaca Al-Quran, banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baru tengok YouTube tadi, sebelum maghrib tadi, tengok ada kawan hantar YouTube, seorang budak, budak bayi lagi, menangis. Dia ambil handset dia, dibacakan Al-Quran dekat telinga budak ni. Budak masih bayi lagi, senyap budak, senyap, lena tidur. Benarlah ayat Allah Ta'ala bahawa ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu bahawa dengan mengingat Allah Ta'ala ini, kamu akan dapat jiwa, hati yang tenang, lena. Jarang hari ni orang anak menangis dengarkan Quran. Dengar lagu Siti Nurhaliza dia lah. Dengar Quran, dia senyap, budak tu senyap. Dibaca Quran, senyap, terlena, tenang dia, seronok dia. Itu baru budak. Tapi hari ni kita tak dengarkan budak dengan ayat Quran, kita dengarkan dengan lagu-lagu hari ni. Itu masalah, masalah kita. Jadi kena ingat, dia kata bahawa kita penghafal Quran ini jangan anggap benda ni benda remeh, benda yang memayahkan. Memang susah lah, tapi kita kena sabar, ya, nak dapat nak masukkan kalamullah dalam jiwa dan hati kita ni. Ia makan masa dan perlu kepada kesabaran yang tinggi. Sabar banyak.
Wahai penghafal Al-Quran, engkau adalah orang layak mendapat iri secara benar. Iri hati. Semua makhluk diperbolehkan ini kepadamu. Sifat iri yang datang kepadamu adalah diperbolehkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita menghafal Quran ni, kita ada sifat iri hati. Kan? Kalau kawan kita menghafal Quran, kita iri hatilah. Dia hafal, aku tak hafal. Jadi iri hati ini dibenarkan dalam Islam, walaupun asalnya iri hati ini haram hukumnya. Dengki, iri hati haram. Tetapi dalam dua bab hadis Nabi mengatakan, dua bab orang yang iri hati, orang yang menghafal Quran. Dalam hadis ini Nabi bersabda, dia kata maksudnya tidak ada rasa iri kecuali terhadap dua orang. Maknanya tidak boleh kita iri hati, hasad, dengki, kecuali kepada dua. Yang pertama, dia kata yang dibolehkan seseorang yang Allah kurnia Al-Quran, kemudian ia membacanya di penghujung malam dan siang, sehingga tetangganya, jirannya mendengarkannya. Lalu jirannya tersebut berkata, kalaulah aku diberikan kurnia seperti si fulan, nescaya aku akan beramal seperti yang ia amalkan. Dia iri hati. Dia iri hati jiran dia boleh membaca Quran siang dan malam. Dia iri hati, kalaulah Allah boleh bagikan aku menghafal Quran macam dia juga, aku akan beramal macam dia. Mana iri hati ini dibenarkan dalam Islam. Termasuk kita pun dengan kawan kita masuk sekali. Tahun 2017 aku masuk. Memang sama-sama kita zero, tak ada hafal apa pun. Tapi pasal apa dia boleh hafal dah 3 juzuk, aku baru 1 juzuk misalnya. Dia boleh cepat dapat, kenapa aku lambat dapat? Kita iri hati. Itu dibenarkan supaya kita memotivasikan diri kita, semangat diri kita. Kenapa dia boleh, aku tak boleh? Sedangkan dia pun 2 mata, aku 2 mata. Dia 2 telinga, aku 2 telinga. Dia 2 tangan, aku 2 tangan. Dia sembahyang, aku pun sembahyang. Dia Islam, aku pun Islam. Dia berdoa, aku pun berdoa. Pasal apa dia dapat, aku tak dapat? Dia ada iri hati untuk memotivasi. Ini dibenarkan dalam Islam. Mesti ada iri hati. Ini hadis Nabi mengatakan bahawa ini dia beritahu pada jiran kita atau kawan kita, orang sekampung dengan kita, sebaya dengan kita. Dia boleh membaca Quran siang dan malam, boleh hafal Quran. Aku kenapa tak boleh? Sekiranya Allah bagilah aku menghafal Quran, aku juga hendak menjadi orang yang hafal Quran sebagaimana dia menghafal Quran. Ini dibenarkan dalam Islam. Yang kedua yang dibenarkan dalam Islam, seorang yang dikurnia harta oleh Allah Ta'ala, dia banyak harta, ia menghabiskan hartanya dalam kebenaran. Lalu seseorang berkata, kalaulah aku dikurniakan seperti yang dikurniakan kepada si fulan, maka aku akan beramal seperti yang amalkan. Hadis riwayat Bukhari. Orang tu banyak harta, dia kaya, dia infak sana, infak sini. Jadi kita pun iri hati. Allah, kalau Allah bagi aku juga banyak harta macam dia, aku juga akan infak sana, infak sini. Di mana juga ada. Macam sekarang ni kita minta supaya infakkan untuk membantu mangsa banjir di pantai timur Kelantan, Terengganu. Kita pun buka kaunter. Siapa nak hantar barang, hantarlah. Siapa nak hantar beras, hantar beras. Siapa yang merasa bahawa kita di rumah ada makan, ada beras, kita terbayang mereka duduk banjir sana, mereka rumah habis ditengelami air, duduk di tempat di sekolah-sekolah, aku boleh makan, mereka boleh makan. Rasa simpati kita, rasa kesamaan kita dengan saudara kita, okey, hantar beras. Rasa kita minum misalnya, minum teh ke, minum kopi ke, kita rasa bahawa kita ada kopi nak minum, ada teh nak minum dengan gula. Bayangkan saudara kita yang di Kelantan, Terengganu, mereka tengah minum rumah air, tak ada mana gula, tak ada teh kopi, letak teh kopi sana, letak biskut, apalah kita rasa kita nak hantar, nak meringani bebanan yang dihadapi oleh mereka. Bayangkan dalam keadaan buka sekolah, sibuk anak sekolah, mereka diuji dengan rumah mereka ditenggelami air. Tidak mau bersyukur lagi ke kita? Tidak mau bersyukur lagi ke kita dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita? Begitu banyak nikmat, sedangkan saudara kita
Itulah keadaan diapil mereka, ditenggelami oleh air. Anak sekolah entah ke mana, ya, makan minum entah ke mana. Mereka sekarang ni menyambung nyawa. Dengar cerita ayah dihanyutkan air sampai ada pokok tempat dia bergayut untuk menyelamatkan diri. Itu keadaan. Tidak mau bersyukur lagikah kita dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dengan apa yang Allah timpa kepada saudara kita, ujian yang begitu besar, ya? Jadi mana-mana yang ada kelebihan, kita bukalah kaunter di depan sana untuk dihantarlah. Kalau tak bagi duit, hantarlah barang-barang supaya kita dapat merasai keberitan yang dihadapi oleh mereka. Itulah masa mereka. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang melepasi kesusahan orang lain, besok kita susah, Allah akan melepasi kesusahan kita pula. Ini masa mereka, masa kita tak tahu. Jadi bila masa orang kita bantu, insya-Allah masa kita besok ada orang akan bantu, sebab kita bantu masa orang kesempitan. Bagi itu di antara iri hati yang dibenarkan dalam Islam. Walaupun asalnya hukum haram, tetapi dalam bab dua benda ini dibenarkan untuk kita iri hati. Adik-adik kena ada iri hati terhadap kawan yang boleh menghafal cepat. Kita pun kena menghafal cepat, kena berkawan dengan dia, tanya dia kenapa dia boleh cepat hafal, kenapa aku tak boleh cepat hafal Al-Quran. Wahai penghafal Al-Quran, wahai buah limaunya dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah limau, baunya harum dan rasanya enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diibaratkan Nabi orang yang menghafal Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini seperti buah limau. Buah limau yang mana kita tahu baunya harum dan rasanya manis. Begitu ibaratnya. Jadi dia kata perkataan rasanya enak dan baunya harum ini, limau ini dikhususkan dengan sifat iman sebagai rasa. Kan iman rasa. Iman dia tak boleh sentuh. Al-iman makna at-tasdiq bi qalbi. At-tasdiqu bi qalbi, membenarkan dengan hati. Itu dia kata rasa. Limau rasanya enak, rasanya manis. Itu sifat iman. Dan sifat bacaan sebagai bau. Kita membaca itu macam bau limau, wangi. Jadi kita baca ni daripada jauh orang dengar lah, sedap. Baca dia sedap, merdu suara dia, ya. Begitu juga dengan limau, kita bau dia. Kerana rasa itu akan tetap ada dan lebih tahan dibandingkan dengan bau, iaitu aroma dia. Rasa dia kata itu akan tetap ada, rasa limau, dan tahan dibandingkan dengan bau dia. Bau kalau lama sikit dia dah tak ada bau kan, aroma dia. Itu dia kata. Jadi hikmah penghususan buah limau sebagai perumpamaan dibandingkan dengan buah-buah yang lainnya, kerana sama-sama memiliki rasa yang enak dan bau yang harum, adalah kerana kulitnya boleh dipergunakan untuk berobat, dan biji bisa mengeluarkan minyak dan berbagai macam manfaat. Itu dibandingkan limau dengan buah lain. Buah lain pun ada rasa, buah lain pun ada bau, tapi limau ni kerana orang berubat mesti gunakan limau. Berubat dengan tibu nabawi ni mesti buat limau. Itu dibandingkan kerana limau dengan buah lain. Bawa dengan kulit dia, dengan isi dia, dengan biji dia, boleh buat minyak dan sebagainya. Itu maknanya kegunaannya terlalu banyak. Dia juga sebagai benda yang digunakan untuk berobat, buah limau. Itu diumpamakan buah limau, bukan buah lain. Semua ada rasa, semua ada kulit, semua ada biji, semua ada bau. Tetapi limau ni berbeza dengan buah-buah lain sebab orang guna dia untuk berobat. Dikatakan juga bahawa jin tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat buah limau. Itu sebab ketika kalau orang kena sihir, perempuan Islam dia mesti suruh buat limau. Sama ada buah limau purut ataupun limau nipis. Itu kelebihan dia. Itu Allah, Nabi perumpamakan orang rupanya macam buah limau. Dia macam-macam guna dia.
Maka sesuai sekali bila Al-Quran diperumpamakan dengannya, yang mana setan tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Macam mana buah limau ni, Quran ini, orang yang dibaca Quran di rumah, setan tak akan masuk. Begitu juga buah limau, buat ke buah, setan tak berani masuk. Itu diumpamakan sebagai buah limau. Itu kelebihan buah limau dengan buah-buah lain. Itu sebab dibacakan Al-Quran selalu dalam rumah. Sekarang ada ayat syifa kita bacakan, ada CD dia dibacakan selalu di rumah, supaya setan, iblis tidak ada di dalam rumah kita. Itu umpamanya. Kulit luarnya berwarna putih disesuaikan dengan hati seseorang mukmin. Kulit kan bawah dalam buka putih. Itu diumpamakan macam hati seorang mukmin, putih, suci, bersih. Dan di dalamnya juga terdapat keistimewaan yang banyak. Di antaranya bentuknya besar, terlihat bagus, warnanya membuat orang senang, sentuhannya halus, dan jika dimakan rasanya enak, tidak membaguskan dan bagus pencernaan otak dan juga belakang. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang ada. Itu sebab Al-Quran, begitulah banyaknya kelebihan Al-Quran ini. Dan juga diumpamakan macam limau, banyaknya kegunaan limau. Itu diumpamakan macam limau Al-Quran ini. Banyak sangat kegunaan dia. Wahai penghafal Al-Quran, apakah engkau tahu seberapa tinggi kedudukanmu? Tahulah kita ni betapa tinggi kedudukan kita sebagai penghafal Al-Quran. Tinggi, mulia di sisi Islam, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penghafal Al-Quran ini telah diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhonya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan ia menghafalnya akan dibersamakan dengan para malaikat yang mulia dan berbakti taat. Hadis riwayat Bukhari. Itu dia kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran, membaca dan menghafal Al-Quran, bahawa mereka akan dibersamakan dengan para malaikat yang mulia dan berbakti taat. Sebab malaikat ni orang makhluk yang berbakti taat, tak ada kerja lain, dia berbakti kepada Allah. Apa Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tak buat, dia ikut aja perintah Allah. Mereka begitulah kedudukan orang yang menghafal Al-Quran. Mereka akan dihimpunkan bersama malaikat yang taat dan bakti pada Allah. Tahulah kita kedudukan ini. Bila kita tahu kedudukan ini, maka kita akan lebih semangat terus untuk membaca Quran, terus untuk menjadi orang yang menghafal Al-Quran, kerana begitu tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Bersama malaikat besok, dihimpunkan bersama malaikat di akhirat. Wahai penghafal Al-Quran, adik-adik, kita kena tahu kedudukan kita. Kena tahu kedudukan kita. Itu sebab jangan diremehkan dengan kedudukan kita yang ada ni. Kita akan terus istiqamah untuk menghafal Al-Quran. Mana as-safarah dalam hadis ini memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah para utusan, kerana mereka diutus kepada manusia dengan membawa risalah Allah. Makna safarah ni malaikat tadi, maknanya adalah mereka diutus oleh Allah kepada manusia dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dihubungkan bersama orang yang membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna al-bararah, artinya adalah orang-orang yang taat, iaitu berasal dari kata al-bir, yang artinya taat. Mereka juga diikutkan malaikat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qadi berkata kemungkinan artikan dengan para malaikat dikenakan seorang penghafal Al-Quran di akhirat nanti memiliki kedudukan yang di situ mereka ditemani para malaikat, disebut para utusan kerana sifat mereka yang membawa kitab Allah. Al-Qadi mengatakan bahawa orang yang menghafal Al-Quran ini besok akan bersama
dengan para malaikat. Kerana apa? Ditemani malaikat besok disebut para utusan kerana sifat mereka yang membawa Al-Quran. Kerana para malaikat, mereka utusan Allah, membawa utusan Allah kepada manusia. Kita ini adalah pembawa kitab Allah, menghafal kitab Allah. Itu sebab dibagi kita ni darjat kita bersama dengan malaikat di akhirat kelak, bersama dengan para malaikat. Baik. Wahai penghafal Al-Quran, berbahagialah kerana engkau telah memakmurkan hatimu dengan perkataan Allah dan telah menyambut hidangannya. Wahai penghafal Al-Quran, wahai adik-adik, berbahagialah kerana engkau telah memakmurkan hatimu, mengimarahkan hatimu ini dengan perkataan Allah dan telah menyambut hidangannya. Adik telah memakmurkan hati adik, jiwa adik dengan ayat-ayat Allah. Sedangkan orang yang memakmurkan hati dia, mengimarahkan hati dia dengan lagu-lagu, dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Tetapi kita telah memakmurkan hati kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi yang lebih baik daripada ayat Allah? Apa lagi kerja-kerja yang lebih baik memakmurkan hati dan jiwa kita dengan ayat Allah SWT? Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah, maka ambillah darinya semampu kalian, kerana sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih kecil dari kebaikan daripada sebuah rumah yang di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun dari bacaan kitabullah, dan sesungguhnya hati yang di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun dari kitab Allah, maka ia bahkan rumah yang roboh seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Ad-Darimi. Al-Quran ini diibaratkan sebagai hidangan Allah. Jadi adik-adik telah menggunakan hidangan Allah, menikmati hidangan Allah di dalam hati dan jiwa kita. Dan dikata tidak adalah satu kebaikan orang yang telah mengguna hidangan ini dan orang yang tidak langsung, dikata, membaca ayat Allah, tidak langsung membaca ayat Allah, tidak menggunakan hidangan Allah ini. Ibaratnya mereka ini seperti rumah yang roboh, rumah yang tidak ada penghuni. Tengok rumah yang lama tak ada penghuni, dia bila masa je boleh roboh. Begitulah ibaratnya manusia yang tidak langsung membaca ayat-ayat Allah ini, tidak langsung membaca. Ibaratnya mereka di sisi Allah rumah yang bila-bila masa saja boleh roboh. Jangan jadi kita sebagai manusia yang pada pandangan Allah, kita ini sebagai rumah yang bila-bila masa saja boleh jadi roboh. Jadi alhamdulillah adik-adik telah menggunakan hidangan Allah, mengimarahkan hati dan jiwa kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir saya rasa banyak lagi. Terakhir, wahai penghafal Al-Quran, semoga Allah memberkatimu jika sekarang engkau telah selesai menghafalkan Quran. Berarti anda selamat dari api neraka. Ini janji orang yang telah menghafal Al-Quran, kamu selamat daripada api neraka. Ini janji Allah. Kita ni nak lindung api neraka, usahakan perbuatan kita. Benda yang nak masuk dalam mulut kita pun kita minta lindung api neraka. Kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar.
Kita minta ni yang masuk ni. Ni makanan nasi yang masuk mulut aku ni, ikan yang masuk, daging ke yang masuk, ayam yang masuk, sayur yang masuk, sambal yang masuk, ulam-ulam yang masuk. Ya Allah, biarlah benda ni akan melindungkan aku daripada api neraka ni. Benda yang masuk pun, air yang masuk, minuman yang masuk, tak kira warna merah ke warna apa kuning ke apa, masuk ni pun kita minta lindung pada Allah. Biarlah apa yang masuk dalam mulut aku ni Allah akan dapat melindungkan aku daripada api neraka. Jangan apa yang masuk ini menyebabkan aku masuk api neraka. Ramai orang yang masuk mulut ni menyebabkan dia masuk api neraka. Kullu lahmin bil haram fannaru biha. Nabi kata setiap ni daging ini yang membesar ni, yang tumbuh pada badan manusia ni, hasil daripada benda yang haram, fannaru aula biha. Nerakalah yang layak bagi badan-badan yang ni, yang daging yang tumbuh pada badan ini kerana hasil yang haram, nasi yang haram, lauk yang haram, sayur yang haram, ulam yang haram, sambal yang haram. Fadaru aula biha, neraka paling layak ni badan-badan ni, daging-daging yang tumbuh, neraka layak bagi dia. Tu sebab kita minta lindung, biarlah masuk apa masuk dalam mulut aku ini, biarlah benda yang dapat melindungkan aku daripada api neraka. Bayangkan benda yang kita makan, hari-hari kita makan, hari-hari kita makan, tak ada orang yang jemu nak makan. Jadi kita minta tolong. Jadi Allah menjanjikan penghafal Quran ini, kalau dia dapat menghafal Al-Quran, dia kata ini berarti anda telah selamat daripada api neraka. Dari Abu Umamah, sungguh ia pernah berkata, bacalah Al-Quran dan janganlah kalian tertipu oleh lembaran-lembaran tergantung ini, kan sungguhnya Allah tidak akan menyeksa hati yang selalu memperhatikan Al-Quran. Ada orang yang selalu memperhatikan menghafal Al-Quran dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Adik-adik, Allah telah bagi ruang pada adik-adik jalan. Kami tidak menghafal Al-Quran sekarang ini, mana tidak sekhusus macam adik-adik. Adik-adik Allah telah letak di medan, di gelanggang untuk terlindung pada api neraka. Menghafal Quran tidak akan kena neraka. Adik-adik kena istiqamah. Adik bersyukur kepada Allah. Mintalah ayah dan ibu adik-adik doakan supaya adik-adik istiqamah, adik-adik terus dapat menghafal sampai 30 juz sampai habis. Kerana orang menghafal Quran, mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia akan bukan sekadar itu saja. Orang-orang yang hafal Quran, kata Nabi, dia akan mampu untuk bagi syafaat kepada 10 orang yang paling hampir dengan dia untuk masuk syurga sama. 10. Sudah pasti ayah dan ibunya, orang paling hampir dengan dia, akan ditarik sama untuk masuk syurga. Itu ayah dan ibu kena usaha juga, kena doa juga, bagi motivasi pada anak-anak supaya anak aku menjadi hafal Quran. Kerana bila anak aku hafal Quran, dia akan tarik 10 keluarga yang paling hampir untuk masuk dalam syurga. Aku sebagai ayah dia, aku sebagai ibu yang telah mengandung dia, yang telah melahirkan dia, telah membesarkan dia, sudah pasti dia akan tarik aku untuk masuk syurga dan akan dapat melindungkan aku daripada api neraka. Tugas anak, tugas ibu bapa, mendoakan anak-anak, bagi motivasi, dan anak-anak kena bersungguhlah dengan main-main. Ya, hafallah Quran dulu. Anak tu kan menghafal dulu. Jangan fikir benda lain dulu. Hafal Quran dulu. Dah hafal, tolong kita beramal dengan ayat-ayat ini dan juga pastikan dijaga, jangan bagi lupa, dan insya-Allah kita akan terhindar daripada api neraka dan kita mampu untuk membawa 10 keluarga kita yang paling hampir untuk masuk syurga sama. Ya, maknanya adik-adik sudah berada di dalam medan ini, gelanggang untuk ahli syurga, untuk terhindar pada neraka. Jangan lepaskan peluang. Orang-orang yang duduk di luar sana tak ada jaminan, tetapi ini yang menghafal Quran adalah jaminan yang diberi oleh Allah untuk menghafal Quran. Ya, jadi sekarang itu yang dapat sampaikan sebagai nasihat pada adik di tahun baru ni. Tahun baru, tempat belajar baru, dan tugas kita yang baru, ya, dengan semangat yang baru, dan kita harap supaya kita benar-benar dapat merealisasikan cita-cita kita, niat kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bukan sebagai penghafal Al-Quran, kita juga nak supaya
menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Bukan panduan hidup kita sebagai individu, panduan hidup pada keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan dunia pun. Kita nak mereka berpandu kepada Quran. Dan juga kita insya-Allah dengan Quran ini juga kita akan mendakwahkan manusia dengan Al-Quran ini insya-Allah. Jadi sikit peringatan daripada saya ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita, manfaat untuk ibu bapa sekalian. Mudah-mudahan kita semua akan dapat memperolehi anak-anak kita yang hafaz Quran. Dan juga mudah-mudahan dengan anak kita hafaz Quran juga akan menarik kita untuk sama masuk syurga dengan anak-anak kita insya-Allah. Dan kita bagi sokongan yang tidak berbahagi dengan sekolah ini, berilah bantuan sokongan supaya tempat ini kekal untuk melahirkan memprodukkan orang yang hafizul Quran. Hafizul Quran dalam suasana hari ini ramai musuh-musuh Islam yang cuba untuk mensisihkan kita daripada Al-Quran ini. Betapa besar ganjaran Allah bagi kepada kita yang memberi sokongan yang tidak boleh bagi kepada pusat-pusat Al-Quran macam Mahatibun Nabawi ini. Jadi sekali itu mudah-mudahan kita semua berkata Allah. Aku qouli hadza subhanallahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Azli Ustaz di atas perkongsian berkenaan dengan tanggungjawab ataupun pada Al-Quran. Dan dengan ini majlis mempersilakan Ustaz ke meja santapan sedikit. InsyaAllah. Dan untuk tanpa menyangkakan masa, insyaAllah kita akan meneruskan kuliah yang seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki untuk membicarakan berkenaan hati yang baru kita masuk